jom hari ini kita belajar tentang sistem respirasi. Apakah itu sistem respirasi? Mari kita tengok. SpongeBob. Sistem yang terlibat membantu kita bernafas dinamakan sistem respirasi manusia. Pernafasan ialah proses menarik nafas dan menghembus nafas oleh organ yang bernama. Apakah organ utama pernafasan? Peparu. Ya, tepat sekali. Jom cikgu kenalkan struktur sistem respirasi pada hari ini. Sistem respirasi manusia terdiri daripada pertama rongga nasal, rongga yang dilalui udara. Yang kedua trakea, tiup yang disokong oleh gelang-gelang rawan. Yang ketiga bronkus, tiup yang masuk ke dalam peparu. Yang keempat bronkiol, cabang-cabang kecil daripada bronkus. Yang kelima peparu terdiri daripada alveolus yang kaya dengan kapilari darah. Dan ini adalah rongga nasal kita, dan rongga nasal kita terdiri daripada hidung dan juga mulut. Di rongga nasal terdapat larynx, pharynx dan juga epiglottis. Udara masuk melalui pharynx, kemudian larynx untuk sampai ke trakea. Epiglottis berfungsi menutup bukaan pharynx semasa kita menelan makanan. Jadi makanan tidak akan masuk ke dalam ruang udara. Dan ini adalah trakea kita. Tengok, trakea kita mempunyai gegelang rawan. Gegelang rawan berfungsi untuk mengelakkan saluran udara kita kemek. Sekarang, perhatikan struktur sistem respirasi kita bermula daripada trakea. Ia turun ke struktur yang berbentuk Y, iaitu bronkus. Dan bronkus bercabang kepada bronkiol. Dan perhatikan, di hujung bronkiol terdapat unjuran-unjuran alveolus yang sebenarnya berjuta-juta di dalam paru-paru kita, dan setiap alveolus diselaputi oleh kapilari darah yang banyak. Jaringan kapilari darah yang banyak ini berfungsi untuk meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah nanti. Organ sistem respirasi yang seterusnya ialah tulang rusuk, otot interkosta yang terdapat di antara tulang rusuk dan diafragma. Diafragma ialah lapisan otot yang mengasingkan toraks daripada abdomen. Baiklah, sekarang cikgu nak kamu uji diri kamu. Okey, perhatikan satu persatu label struktur sistem respirasi manusia. Okey, jika dah faham, jom kita tengok mekanisme pernafasan. Semasa bernafas, udara akan masuk melalui lubang hidung, rongga hidung, pharynx, larynx, trakea, bronkus, bronkiol dan akhirnya alveolus. Jom kita fahamkan pula mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan terdiri daripada dua proses, iaitu menarik nafas dan juga menghembus nafas. Tapi apa yang berlaku semasa kamu menarik nafas dan semasa kamu menghembus nafas? Ada beza? Sebenarnya untuk berlakunya proses menarik nafas, ada 4 perkara yang akan berlaku, iaitu
Pertama, otot interkosta yang terletak di antara tulang rusuk akan mengecut dan ini menarik sangkar rusuk bergerak keluar dan ke atas. Yang kedua, otot diafragma yang terletak di bawah sangkar rusuk akan mengecut dan berbentuk leper. Yang ketiga, pergerakan sangkar rusuk dan diafragma tadi akan menjadikan rongga toraks lebih besar dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang, kan? Dan seterusnya yang keempat, tekanan udara yang lebih tinggi di luar badan kita akan memaksa udara masuk ke dalam peparu dan itulah terjadinya proses menarik nafas. Seterusnya untuk proses menghembus nafas, apakah yang terjadi? Jadi 4 perkara, ingat 4 perkara ni ya, iaitu yang pertama, otot interkosta yang terletak di antara tulang rusuk akan mengendur. Dengan itu, sangkar rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Yang kedua, otot diafragma yang terletak di bawah sangkar rusuk tadi akan mengendur dan ini akan menjadikan ia berbentuk melengkung ke atas. Yang ketiga, pergerakan sangkar rusuk dan diafragma yang tadi itu akan menyebabkan rongga toraks kita mengecil dan ini akan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks kita bertambah. So, yang keempat, apa yang akan terjadi? Tekanan udara yang lebih tinggi di dalam peparu ini akan menolak udara keluar dan menyebabkan terjadinya hembusan nafas. Okey, macam mana sekarang murid-murid? Boleh faham? Sekarang perhatikan antara dua gambar rajah ini iaitu inhalation iaitu proses menarik nafas dan exhalation ialah proses menghembus nafas. Perhatikan keadaan diafragma kiri dan diafragma kanan. Dan ini pula adalah visual yang cikgu sediakan untuk kamu. Perhatikan semasa kamu menarik nafas dan juga kamu menghembus nafas. Pergerakan sangkar rusuk ke atas dan ke bawah akan menyebabkan proses tarik dan hembus nafas. Kawasan yang berwarna biru ini ialah saiz rongga toraks yang membesar semasa kita menarik nafas dan ia menjadi kecil semasa kamu menghembus nafas. Best kan? Macam mana murid-murid? Dah kenal sistem respirasi dan juga bagaimana kita tarik dan hembus nafas? Okey, jangan lupa laksanakan tugasan. Bye-bye.